Dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, ambil ayat yang pertama. Innal ladina yatluna kitaballah. Orang yang membaca kitab Allah Ta'ala. Sampai ke akhir ayat lah. Dalam ayat ini, ma yashmalu sawab, pahala orang baca Quran. Fa innahum yasduqu alaihim. Orang yang baca Quran, orang yang betul-betul baca Quran, dia akan lakukan semua itu. Dia baca dengan lidah dia, dia beramal dengan anggota dia, iaitulah di antara amalannya yang besar dalam Quran ini. Apa dia? Apa dia amalan yang besar? Iqamat salat, mendirikan salat. Besar. Dan juga mereka beramal dengan Quran dengan apa? Dengan apa? Dengan infak fi sabilillah. Baik. Kata di Mutarrif, tulis seorang ulama tabi'in, nama dia Mutarrif dengan ta, min ta ra fa. Mutarrif kata fi hadhihi al-ayah, dia kata ayat ni, ayat yang kita ayat 29 ni surah Fatir, hadhihi ayatul qurra. Ayat ini menunjukkan kelebihan kepada qurra, kepada para pembaca Al-Quran. Isyarat kepada apa? Bahawa menunjukkan kelebihan orang baca Quran dan tinggi darjatnya baca Quran. Sehingga kata di para ulama, orang baca Quran ni baca saja berpahala, walau lam yusahibhum tadabbur fil Quran. Walaupun dia belum tadabbur lagi, dia tak faham pun tafsir, tapi dia baca Quran, pahala. Fa inna littilawati hazzaha minas sawab. Karena baca Quran saja tu sudah ada pahala yang tersendiri. Mari kita baca Quran banyak-banyak, tuan-tuan. Saya tak faham, baca dulu. Kalau tak reti baca, mengaji Quran. Kemudian kita faham sedikit demi sedikit, insya-Allah. Jadi sebab apa dia kata? Mutarrif kata hadhihi ayatul qurra. Ayat ini memberi kelebihan kepada orang baca Quran. Baca Quran dulu. Tak faham, tak apa. Sebab dia kata tilawatu lafzihi wasilatun wa tariqun. Baca tu jalan nak pergi kepada kefahaman. Ni faham, baca pun nak faham macam mana. Cuma kita jangan break pakai gaya satu sampai tua. Jangan. Anak kita belajar sekolah pun, anak kita belajar sekolah pun ada tahap daripada pasti, pra, kepada darjah satu, menengah, universiti. Kitanya dengan Quran ni pakai pasti semua. Berat. Apa mana pasti semua? Maknanya tak naik-naik tarah je. Bila kita ajak tadabbur, payah tadabbur Quran ni, pakai ulama cakap je lah. Ulama lah suruh tadabburnya. Ulama yang tak mahu bagi tadabbur tu sebab dia nak suruh ta'assub ke dia je. Biar dia je tafsir, tak payah tadabbur Quran. Kita pindah kepada kumpulan yang kedua pula. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka nafkahkan harta dia waktu secara senyap, secara sembunyi dan juga secara terangan. Orang yang bagi nafkah kepada orang ini, dia bukan mengungkit. Jangan nak bangkit dia punya pemberian itu kepada Allah. Sebab apa? Allah yang bagi rezeki kepada dia. Allah yang bagi rezeki. Jadi kalau kita tahu Tuhan bagi rezeki, kenapa kita nak sombong? Ni manusia ni sombong. Awak kalau apa saya cakap apa-apa dengan kata ya, saya yang bagi. Bukan awak pemberi rezeki. Awak cuma tolong membahagikan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada awak. Jadi kita kena faham masa itu. Setengah orang ni dia terlupa kepada pemberi rezeki. Dia ingat rezeki itu mari daripada dia. Jangan. Maka dengan itu kita hilangkan sifat bakhil. Biarlah kita jadi sifat pemurah. Al-Karim. Orang yang murah. Kita kata Alhamdulillah. Jangan mengungkit dalam pemberian. Sebab kita hanya pembahagi saja. Yang beri rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa anfaqu juga mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ayat ini hassun 'alal infaq kaifama yatahayya. Ayat ini menggalakkan kita derma
bagaimana keadaan yang sesuai. Kalau sesuai kita rahsiakan. Sesuai kita zahir, kita zahirkan. Jadi payahlah kita nak kata macam ni. Bila kita kata tuan-tuan, sembunyikanlah, rahsiakanlah demo-demo ni, sahabat-sahabat kita dalam NGO kata, ustaz, kalau kita derma, orang tak tahu kita buat kerja. Jadi kita nak tunjuk kita buat kerja, kita ambil gambar. Jadi eloknya gambar tu kalau boleh muka-muka orang tu disembunyikanlah. Takkanlah kita bagi satu kapik beras, bagi satu plastik makanan, gambar dia besar-besar penerima. Jadi kita kena ambil perhatian supaya kita tidak mengungkit pemberian, tak rasa besar pemberian, dan kita juga bagilah nafkah. Kalau kita rasa jiwa kita ni memberontak, nak sangat ambil gambar tunjuk dengan orang, maka kita didiklah hati kita, marilah kita sedekah secara rahsia supaya jauh daripada riak. Tuan-tuan sendirilah nilai kita sendiri, sebab keikhlasan itu dalam hati masing-masing. Tak ada siapa boleh bongkar hati manusia. Kata, oh dia ni kalau bagi derma ambil gambar sama, tak ikhlas, tak boleh. Ikhlas tu amalan hati. Cuma kalau kita kata lebih baik, lebih utama dirahsiakan, na'am, itu betul. Yang keempat, di akhir ayat Tuhan kata, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sangat mengharapkan perniagaan yang tak rugi. Kata orang ar-raja, nak mengharapkan biarlah kena pada tempat. Mengharapkan sesuatu perkara biar kena pada tempat dia, an yakuna fi mahallihi, kena pada tempat. Jadi bila kita buat amalan-amalan, kita mengharapkan pahala. Ammar raja' biduni amal, kalau kita tak buat amal tapi mengharapkan, itu bukan cita-cita, itu angan-angan nama dia. Mak Jenin saya tak kenal, saya tak nak sebut angan-angan Mak Jenin. Siapa Mak Jenin tak tahu. Jadi kita kata angan-angan puak kita ni lah. Jadi beza. Raja, tuan-tuan tanda. Raja mengharapkan bila kita buat. Bila kita baca Quran, kita solat, kita sedekah, kita puasa, kita harap Allah kabulkan. Itu betul. Kalau kita tak buat apa-apa tapi kita harap Tuhan bagi pahala, itu dia panggil angan-angan. Mak apa? Awak carilah mak mana yang sesuai. Rupa-rupanya fala raja'a illa bi'amal. Kalau kata nak harap itu kena ada amalan. Buat dulu mengharapkan pahala. Tak buat apa-apa tiba-tiba nak minta pahala. Ini angan-angan orang panggil ni. Kalau orang tua kapur dia panggil orang tak empuk lagu ni. Tak empuk ni maknanya kalau rebuh, kalau rebuh pun tak masak ni. Ya, tak empuk dia panggil. Orang tak empuk dia panggil lagu ni. Tak empuk makna apa? Orang yang tak betul kepahaman. Dia tak buat benda tapi mengharap Tuhan bagi pahala. Apa benda awak ni? Jadi buat dulu amal baru kita mengharapkan pahala. Itu baru betul. Jadi yang kelima, ayat yang sama juga, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan pahala yang tak putus. Ayat ini isyaratun ilal ikhlas. Ayat ini memberi isyarat supaya sentiasa ikhlas dalam kerja-kerja kita. Jangan bagi nafkah kerana nak suruh orang kata kita karim. Jangan kita solat nak suruh orang kata kita warak. La. Jangan kita tolong orang nak suruh orang kata kita baik. La. Kita buat semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Semata-mata kerana Allah. Itu 5 sifat, 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Kemudian kita ambil 5 lagi daripada fawaid al-ilmiyah. Al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Nombor 6. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Tengok. Ayat ini sambung kepada ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut Allah Ta'ala itu ulama. Jadi takut itu dia panggil amal hati, amal qalbi, takut. Bila nak tahu dia ni betul-betul takut, kita tengok kepada anggota zahir. Yatluna kitab Allah, dia baca Quran, kita tengok dia ni amal lidah. Dia solat, amal anggota. Dia sedekah, amal harta. Jadi bila hadhil asya' ats-tsalasah, 3 perkara ini
bergantung dengan setakat mana orang tu mengagungkan kedudukan Allah dan bagaimana mereka kasihan kepada makhluk Allah Ta'ala. Barulah kita kata, betul lah dia tu takut pada Allah Ta'ala setelah kita tengok yang zahirnya. Jadi kadang-kadang orang ni dia panggil Darawish. Darawish ni apa dia? Darawish ni dia panggil orang yang serebel, serabut ni, tak terurus. Oh, dia kata ini arif billah. Kita kata tak ada dalam Islam Darawish macam tu. Islam tak suruh jadi kaya semua, tapi Islam suruh bersih. Ni kotor pakaian. Tiba-tiba kita kata al-arif billah. Oh, dahsyat awak. Usung tu ayah ni buat naik atas masjid nak suruh isap okok atas mimbar sebab dia arif billah. Kita kata la. Baik, kita pergi kepada yang ketujuh. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna ay tadamman. Ayat ini juga mengandungi makna yaktasibuna. Mereka mesti berusaha mencari ilmu syar'i. Takkanlah dalam baca Quran saja. La, itu satu telangkah. Dalam Quran tu ada tauhid, ada akidah. Dalam Quran tu ada akhlak. Dalam Quran ada taklif. Takalif maknanya ada keberatan syarak. Apa dia? Akidah tu amal hati, kepercayaan. Akhlak ni penampilan. Tapi dia punya taklif, ada dosa, ada pahala. Ada arahan, ada larangan. Yang arahan pula ada yang bersifat wajib, yang bersifat sunat. Larangan pula bersifat haram, bersifat makruh. Jadi kita kena tengok semua. Jadi ayat ini mengandungi arahan supaya menuntut ilmu. Sebab dalam Quran tu, Tuhan tak turun untuk baca saja. Dia turun untuk diamalkan. Nak amal macam mana kalau tak faham? Jadi kena belajar. Dan ulama luah kata, yatluna. Innal ladzina yatluna. Dia panggil fi'il mudhari'. Dia ada dua fi'il ni. Fi'il madhi mana lepas. Yatluna fi'il mudhari' sekarang. Sedang berlaku. Innal ladzina yatluna. Orang yang sentiasa baca Quran. Sentiasa baca Quran. Jadi fi'il mudhari' menunjukkan tajaddud. Sentiasa baca. Sentiasa baca. Jadi kitanya kalau baca sekali. Baca dah Quran bila? 4 tahun lepas. La. Kita baca hari-hari. Hari-hari kita baca. Yang ke-8, tijaratan lan tabur, pahala yang tak putus-putus. Pahala yang tak putus. Mengharapkan pahala yang tak putus. Inna hadza am. Jadi kita nak pahala yang kita buat di dunia ini berterusan sampai kita dalam kubur, berterusan sampai kita ke akhirat. Itu dia panggil pahala yang tak putus. Dalam bahasa mudah sekarang, pendakwah kata, apa dia? Pahala jariah. Pahala yang tak putus. Macam mana kita nak dapat pahala tak putus? Kita baca Quran, kita ajar orang. Bila orang tu baca Quran, pahala dapat dengan kita. Kita solat, kita ajak orang solat. Bila tu orang solat dengan sebab kita, pahala berterusan. Kita sedekah juga, kita ajar orang suruh sedekah. Pahala tak putus. Itulah kata pendakwah, manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Manusia yang bahagia siapa? Tuan dia mati, pahala tak mati. Ini bahagia. Manusia yang celaka, na'udzubillah, tuannya mati, dosa tak mati. Sebab dia penganjur maksiat. Dia yang telah buat katun-katun perli orang duk baca, dia mati dah. Dia yang membuat tuduhan, senarai-senarai jahat kepada orang. Pelukis katun, penulis senarai, pemangkah poster, penghasut. Ini semua dipanggil dosa jariah. Dosa yang berterusan. Na'udzubillah. Tunggulah. Atas dunianya you relax lah. Tapi di akhirat esok jumpa. Yang ke-9, liyuwaffiyahum ujurahum. Mereka mengharapkan Allah SWT akan balaskan pahala mereka. Dia kita naknya Allah sempurnakan pahala. Ayat ini menandakan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, naklah manusia buatlah amal tu kerana mencarikan pahala yang besar. Pahala yang besar. Tengok, liwa. Dia panggil taklil. Mereka buat tu supaya Allah beri pahala. Jadi kita tuntutlah pahala daripada Allah. Tak salah.
Jangan pula kata, tak boleh ni saya mengaji tasawuf, pahala tak boleh tuntut. Habis, awak nak apa? Kan? Duk nombor 2, damanus sawab. Allah jamin pahala aku beri kepada kamu. Tapi jangan riak ya. Riak punah. Yang ketiga, wa yazidahum min fadlihi. Allah Ta'ala itu akan beri kepada kita limpah kurnia dia. Jadi kalau orang ni buat satu kebajikan, pahala dianya dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia. Jadi setiap orang itu yang pertama dia dapat pahala 1 ganda 10. 1 ganda 10. Yang kedua tak tahu berapa ganda. Macam pahala puasa. Tuhan kata li wa ana ajzibi. Aku nak balas. Ikut aku berapa nak bagi. Jadi kita kata gandaan pahala itu, 1 gandaan pahala mengikut skill dia. 1 lagi pahala unlimited. Min fadlihi. Tengok dalam ayat Tuhan kata. Liwaffiyahum ujurum min fadlihi wa yazidahum min fadlihi. Ada kata pahala, Nabi kata 1/10. Itu yang tetap. Min fadlihi, bonus Allah Ta'ala yang ikut dia nak bagi berapa. Kerja kitanya buat kerja je. Buat amal, jangan tak buat. Berapa Tuhan nak bagi, tak usah duduk pertikaikan. Yang ke-10 sebagai penutup pada ayat 30, innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala tu pemaaf. Dia maaf. Dalam kita ni kadang-kadang hidup ni ada terjebak dengan dosa. Na'udzubillah. Ataupun waktu kita buat benda baik, tasyubuhu, ada masuk riak. Ialah manusianya mari perasaan. Tapi kalau kita kita potong perasaan riak tu, kita kembali pada Allah, Allah Ta'ala ghafur. Tuhan kata tak apa. Tak apa, aku terima balik. Allahu Akbar. Yang kedua, Tuhan ni syakur. Allah Ta'ala ni aku ni bersifat syakur. Kalau kamu buat baik, aku terima kasih lah kamu. Aku syukurlah kepada kamu. Aku berilah pahala. La ilaha illallah. Dengan 2 sifat inilah tuan-tuan, qamatis samawati wal ard, tertegaknya langit dengan bumi, tenangnya hidup hamba-hamba Allah dengan 2 sifat Allah Ta'ala ini. Ghafur, syakur. Apa lagi kita nak? Yang kita itu bagi pihak Allah Ta'ala selesai. Bagi pihak kita macam mana? Jadi bagi pihak kita, para pelajar sekalian, kitalah yang kena ambil apa? Kena ambil perhatian bahawa kita sekarang ni sedang melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita ikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Jangan duduk main ikhlas on off dia panggil. Sekali ikhlas, sekali tidak. Kalau terjebak dengan itu, ingat kepada Ghafur, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kita istighfar, kita taubat, kita minta maaf ya Allah, tersalah tadi, silap channel sikit, nyagi ke lorong riak, tarik balik. Mudah-mudahan tidak hilang pahala amalan kita, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah sesi pertama dalam perbincangan kita pada kali ini. Insya-Allah kita sambung lagi ayat seterusnya, ayat 32 sehingga 35 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.